Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam beribadah, niat adalah perkara yang penting. Dalam kehidupan, niat adalah perkara yang penting. Niat menjadi tonggak menentukan bezanya sesuatu ibadah. Orang akan terkejut bila saya kata macam tu, sebab orang akan kata, betul kan niat boleh beza? Tak nampak pun puasa duk lapak lagu tu je, puasa sunat ke puasa wajib. Saya kata betul. Biar saya explain. Cuba kita tengok mandi. Mandi wajib dengan mandi sunat hari yang biasa lah. Mandi kita duk mandi lah. Mandi tu yang hari-hari kita mandi tu mandi sunat. Sebahagian ulama yang saya ambil daripada ayah saya, yang ayah saya ambil daripada guru-guru pondok, kita mandi biasa pun sahaja aku mandi sebahagian daripada hidupku. Dia kena niat lagu tu. Itu ayah saya ajak saya tu. Semoga Allah merahmati ayah saya dan hidupnya dan ilmunya. Supaya tuan-tuan dapat manfaat. Mandi tu kita kena kata, sahaja aku mandi sebahagian daripada hidup. Saya sampai sekarang pun duk niat bila mandi, sahaja aku mandi sebahagian daripada hidupku. Dia ada sahaja aku mandi. Niat biasa aja, tak ada apa, mandi biasa. Adapun mandi wajib, kita niat kan? Mandi sama. Mandi wajib, mandi biasa. Mandi biasa dengan mandi wajib. Dua-dua masuk toilet yang sama. Dua-dua sabun dan dua-dua mandi pakai air yang sama. Mana air heater tu dah, air itu ke air cebok ke air kolah ke, sama aja. Semua sama. Proses mandi pun, mana ada beza mandi wajib dengan mandi biasa? Sama aja. Kita shampoo kot sini lagu tu je lah. Mandi wajib sama. Tapi apa yang membezakan satu tu dikira mandi wajib, kalau kita tak buat dia, ibadah yang lain semua tak sah. Adapun satu lagi tu biasa. Dia terletak pada niat. Di sinilah yang menunjukkan kata betapa pentingnya niat itu menentukan ibadah. Jadi bila satu orang kawan kita tanya, niat ni lagu mana? Maka saya secara peribadi, saya kata dekat semua bahawa ini soalan yang important. Sebab apa? Dialah yang akan menentukan Ramadan kita macam mana. Okey. Baik, bagi saya sambung. So far setakat ni faham? Oleh sebab itu, janganlah kita terpengaruh. Maaf bila saya sebut jangan, bukan maksud ada seorang kata, Ustaz bila kata jangan tu nampak macam larangan. Memang dia larangan. Dalam agama memang kita ada kata jangan. Tapi saya punya jangan bukan bermaksud saya cari gaduh. Saya mengatakan jangan supaya take note dan berhati-hati. Itu maksud saya ya. Jangan kita terpengaruh dengan orang kata, dah makan sahur tu niat je lah, dah termasuk sekali tu. Sebab, ataupun orang kata, dah masuk bulan Ramadan, nak buat apa lagi? Puasa lah. Ada yang setengah berkata macam tu. Memang fahaman macam tu tak salah. Memang fahaman tu tak salah. Bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, nampak tak saya berhenti lama tadi? Kan saya kata, memang betul fahaman tu tak salah. Berhenti Zat. Bagi mazhab Imam Syafi'i, nampak? Melafazkan niat dan membuat sesuatu seiring dengan niat, itu adalah perkara yang wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Melafazkan niat sunat, niat dengan apa kita nak buat, itu rukun dia. Wajib, mesti kena buat. Contoh, kita nak semayang Isyak tadi. So, walaupun selepas semayang maghrib, memang tak ada semayang lain dah, melainkan Isyak lah. Lepas Isyak baru ada semayang subuh. Tapi bukan bermakna kita duduk kat tikar sejadah, kita boleh Allahu Akbar tanpa kita kata apa-apa, tanpa terlintas apa-apa dalam hati kita, menandakan kita semayang Isyak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kita di Malaysia, mazhab Imam Syafi'i, itu wajib bagi kita. Sebab tu dalam rukun semayang termasuk niat. Apa dia? Walaupun takbiratul ihram juga rukun, niat juga adalah rukun. Sebab apa? Niat dalam bahasa Arab, kita kata qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Yang ni semua orang Arab faham. Semua orang yang mengaji, semua orang yang ni faham maksudnya. Niat adalah sesuatu yang diiring dengan perbuatan. Sesuatu yang diiring dengan perbuatan, ambil yang mandi tadi saya nak tunjuk. Boleh faham? Jadi orang faham bahawa niat
penting. Okey, relax dulu, cool down. Niat tu apa dia? Lintasan hati. Lintasan hati. Aku nak puasa lah esok, puasa Ramadan. Dia macam tu. Tu dalam. Mulut tutup. Ya? Saya kata dalam hati saya, aku nak puasa lah esok, puasa Ramadan. Tuan-tuan tak dengar kan? Tapi dalam hati kita bercakap kan? Yang tu niat. Yang mulut kita panggil lafaz niat. Boleh beza kan? Boleh beza. So, dalam keluar kok mulut, lafaz niat. Duduk dalam hati, niat. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita, yang duduk dalam ni penting sangat. Penting sangat. Yang lafaz kok mulut, hukum dia sunat. Okay, jom kita tunjuk praktikal. Cerita-cerita dah, faham-faham dah, praktikal akan double faham. Contoh, Khamis malam Jumaat. Esok malam. Alright? So, esok malam, tak ada habis mayang Isyak dengan keluarga, tapi dia sebenarnya daripada maghrib. Ni saya buat low tone, maknanya nota kaki. Dia nota bawah tu. Boleh faham? Dia low tone ni, dia ni. Yang tu nota kaki. Kalau kuat lagu ni, mana topik dia. So, nota kaki dia apa? Sebenarnya niat lepas maghrib dah boleh niat dah. Tapi biasanya kita tak akan buat lagu tu sebab ahli keluarga duk kalut, masih lagi baru duk, hari ni Ramadan, semua pakat duk selamat menyambut Ramadan. Dia kacau. Di lepas mayang Isyak kita niat, baru semua orang alert. Boleh faham tu nota kaki. Okay, jom kita bincang. Esok malam, Khamis malam Jumaat. InsyaAllah berdasarkan jadual Ramadan Jumaat. Jadi Khamis malam Jumaat adalah waktu berniat pertama untuk Ramadan. Jadi malam esok Khamis tu, kita akan buat apa? Kita akan kata, sahaja aku berpuasa. Ada bahasa Arab dulu. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kawan-kawan, nanti kalau perasan kata Ustaz Nusi masuk, tolong bagi tahu saya. Saya duk tengok juga tu, tak nampak lagi Ustaz Nusi, duk tekan tu tak nampak. Kalau kita, dia ini nota kaki. Dia bos saya. Kalau buat tak tahu kat dia lagi, mampu aku dapat surat nanti, jahanam. Okey, sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. So, Khamis malam Jumaat esok, kita akan kata, nawaitu. Ni saya duk berlakon ni. Ni saya duk berlakon betul. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita akan kata lagu tu. Jadi apa terjemahan kepada nawaitu? Sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Ni saya ajak tertib ni satu-satu. Janganlah kata, boleh apa niat, saja aku puasa esok bulan Ramadan, ataupun saja aku puasa kerana Allah Ta'ala, saja aku puasa Ramadan. Boleh. Ni saya ajak tertibnya. Okey? Dah kita ada peluang masa kan? Baik kita buat satu-satu. So, saya ulang balik ya. Kita akan kata, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Apa makna dia? Sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan, fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Baik. Yang kita duk buat tadi tu, nama dia lafaz niat. Sementara kita duk buat, mesti dalam hati kita terdetik. Kita akan ulang apa yang mulut kita nak cakap. Sebab apa? Sebab ulama dah bagi tahu dah. Ju'ilal lisan ala fuadi dalila. Dijadikan mulut ini dalil kepada apa yang ada dalam hati. Contoh bila kita pergi kat isteri kita, kita kata kat isteri kita, sayang Kak Ayu. Maknanya kita sayang dia. Macam mana boleh kata saya sayang Kak Ayu? Sebab dia main daripada hati. Lidah berbelit dia tu kena salam muzik. Aku pelat, lidahku berpintal-pintal. Yang tu lain. Yang tu salam muzik. Tu salam muzik. Ya, daripada hajak kita. Jangan duk cakap berbelit-belit. Dia dah habaq dah. Aku pelat kan.
lidahku panjang, berpintal-pintal apa. Yang tu orang yang tu lain. Ni kita nak ibadah. Bukannya kita nak ni kan. Yang cakap berbelit-belit, putar alam apa semua ni kita tak maulah. Ya Allah, jauhkan kami daripada jadi orang yang mempunyai sifat putar belit, cakap tak betul, orang munafik. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Amin ya rabbal alamin. Tak mau jadi orang munafik. Cakap lain, hati lain. Tapi umumnya orang Islam, apa yang dia cakap, yang itulah yang mai kuat hati kita. Betul? Alright. Jadi, bila kita kata nawaitu saum maradin, mesti dalam ni dia mesti bisik dia. Dia pun akan ikut pula. Nawaitu saum maradin. Dia akan cakap dulu baru mulut kita pergi. Betul? Kan? Yang dalam ni yang penting. Sebab itu dalam ni yang penting. Andai kata dia bisu. Dia bisu. Kan macam dulu tuan-tuan nak tengok saya dalam TV. Apa nama, tuan-tuan nak tengok saya dalam TV kan ada Cikgu Mizi. Saya rindu kat Cikgu Mizi. Siapa ada nombor telefon Cikgu Mizi ke, ada kontak Cikgu Mizi, tolong share dengan saya dalam IG saya lah. Beritahu lah. Saya rindu kat Cikgu Mizi. Lama tak dapat nak kontak dia. Nombor telefon saya dah tukar-tukar kan. Rindu betul kat Cikgu Mizi. Semoga Allah pelihara Cikgu Mizi. Silap-silap menikah lah apa Cikgu Mizi. Kan Cikgu Mizi kan dia ajak bahasa OKU. Bahasa orang kelainan upaya. So, orang kelainan upaya esok, dia nak puasa macam mana? Dia tak boleh niat. Tak, dia boleh niat. Lafaz niat saja tak bunyi. Sebab dia tak boleh cakap. Dia. Tapi dalam hati dia, saja aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan, fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Jadi, yang duduk dalam ni penting. Yang duduk tang sini, supaya yang sini lurus. Yang sini lurus. Dia akan tahu apa nak buat. Okay? Itu yang pertama. Jadi niat penting dan memang malam esok kena niat. Di dalam bulan Ramadan, atau kita sebut puasa fardu, niat dia mesti berlaku pada malam hari sebelum esok tu nak puasa. Ini dia punya cara dia. Okay? Malam puasa fardu, contoh apa puasa fardu? Puasa qada, puasa nazar, puasa Ramadan. Puasa yang fardu, dia mesti kena niat pada malam hari sebelum esok nak puasa. Maksud malam sebelum subuh. Maksudnya waktu sahur boleh tak niat? Sebab tadi ada orang tanya, waktu sahur boleh? Boleh. Jadi bila saya sebut kita waktu malam lepas Isyak, semuanya tu berlaku sebelum subuh. Semua boleh niat. Cuma, pasal apa kita kata lepas Isyak dan kita tambah sikit lepas tarawih supaya kita beringat. Sebab tu ketua keluarga kali ni tanggungjawab atas kita. Ni bukan Ustaz Ilyas. Tok Syekh main dengar saya mana boleh. Saya kena diam ni kalau Tok Guru ada ni. Saya Tok Garu. Baik, saya sambung sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Semoga Ustaz dalam keadaan sihat walafiat, diberikan barakah panjang dunia dan akhirat. Amin. Saya sambung. Bila kita sebut kata puasa fardu, malam tu kita kena niat untuk esok kita nak puasa. Okay. Puasa sunat kita tak sebut. Okay. Sebab kita sekarang tengah fokus Ramadan. Jadi puasa sunat kita tak sebut. Okay. Kita tak sebut. Kita tepikan. Maafkan. Bukan saya tak mau bincang. Sebab kita bukan nak jadi alim. Malam ni kita bukan jadi alim. Sebab saya bukan alim. Saya bukan ulama. Saya alamak. Tiba-tiba boleh main Instagram. Saya bukan ulama. Saya alamak. Okay, siap. Baik, saya sambung. Tengok elok. So, untuk Ramadan, dia termasuk puasa fardu. Puasa fardu, rukun, mesti niat malam. Boleh So, kita bagi tempoh supaya kita alert. Ketua keluarga, dulu niat ni tanggungjawab orang masjid dan surau. Lah ni tanggungjawab kita, kena peringat keluarga. Agak-agak rasa macam jam, tak apa nak boleh ingat. Dekat tempat makan tu, kat meja ke, buh selotip siap-siap, kertas A4, niat puasa. Jangan lupa. Lepas tu lekat dekat mana ke, dekat dapur ke. Buh lah tempat-tempat yang selalu orang lalu. Kalau dulu kat pejabat, orang lekat dekat lift. Dekat pintu masuk, dekat lift, dekat dewan. Lah ni kita kena buat betul kat rumah kita. Alright, boleh kawan-kawan? Nice. Jom.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah sepanjang bulan Ramadan, saya akan cuba sedaya upaya spend masa bersama dengan tuan-tuan untuk menyediakan ruang, especially untuk bacaan Iqra. Untuk bacaan Iqra, kita akan war-warkanlah. Esoklah saya tengah menantikan keputusan daripada mesyuarat dan kawan-kawan sama ada boleh tak boleh nak blastkan untuk esok punya inilah jadual saya berkaitan dengan dia. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambung. Niat yang esok malam kita nak pasang, kita nak pasang niat, lafaz dah clear, lintas dah. Disebabkan dia puasa fardu, dia kena niat malam sebelum subuh. Okay, kena make sure. Jadi waktu yang terbaik, yang semua orang ada, kebajikan semua orang, lepas semayang Isyak, lepas semayang Tarawih. Clear? Okay. Dia bermula dari Maghrib. Jadi kalau siapa nak tulis kat sini, niat puasa Ramadan bermula Maghrib. Waktu terbaik Isyak dan Tarawih. Limit dia ataupun deadline dia sebelum subuh. Itu dia punya cara dia kalau tuan-tuan tulis. Jadi bila kita tengok pun, kita okey, clear lah. Baik, sambung. Adakah orang perempuan dalam haid boleh buat juga? Mestilah, sebab hanya ada beberapa perkara sahaja larangan kepada orang haid, iaitu berpuasa, bukan niat puasa. Dia membaca Quran, bukannya menghafaz Al-Quran. Maknanya hafazan Al-Quran dia dah ada, yang tu dia boleh baca. Qul huwallahu ahad. Bukan hang haid betul ya, tapi qul Allah aku dah hafal. Kan aku tak boleh baca. Dia kata tak boleh baca. Dia kata habis tu doa naik kenderaan aku mana? Dia adalah surah Al-Quran. Subhanallazi sakhkhara lana. Tidakkah hang tahu? Kan lewat kita muka kan. Okay. Jadi untuk orang haid, niat boleh. Niat boleh. Ustaz mesti masuk dah kah? Apa ada nota? Ada nota ke? Ustaz Nusi tak dapat join. Mana nota? Mana? Ustaz ada nota daripada kuisan? Mana? Admin, untuk makluman semua, Ustaz Nusi tidak dapat bersama-sama dalam live malam ini disebabkan oleh line internet yang agak lemah. Okey, baik. Yang lemah, tidak ada agak lah saya tambah. Okey, baik, lemah. Semoga kita doakan Ustaz Nusi dipanjangkan umur, murah rezeki. Saya harap Ustaz Nusi tengoklah live kita ni, pantau kita ada salah silap. Tengok kita lah. Saya tak maulah ajak tuan-tuan benda salah kan. Amin. Semoga Ustaz Nusi Allah bagi kemudahan dunia akhirat. Amin. Jadi orang perempuan boleh niat, tak ada masalah sebab niat tak termasuk dalam salah satu perkara pantang larang ataupun yang dilarang orang perempuan dalam niat, dalam haid buat. Clear? Okey. Jadi malam ni saya seorang Allah. Saya dah prepare soalan tu untuk Ustaz Nusi. Maknanya saya host lah patutnya malam ni. Jam. Baik. Sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kita dah faham dah sekarang asas kepada niat. Ni kena clear dulu. Jangan lagi ustaz nak niat yang ni, nak niat yang tu, nak niat apa boleh Nanti dulu. Asas ni bagi clear dulu. Semua faham ke tak? Okey, saya stop sekejap. Setakat ni faham tak faham apa yang kita bincang? Boleh tolong tulis, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tulis faham ke, tulis tik ke, tangan ke, at least saya. Okay. Right? Sallu ala khairil anamil mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa'lana yawmaz ziham. Begitu banyaknya fadilat bersalawat pada baginda. Mahukah kita dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafiq dan bebas dari neraka, ditempatkan di hari kiamat bersama para syuhada. Itulah ganjarannya
dari Allah yang maha tinggi untuk mereka yang bersalawat tiap hari 100 kali. Okay, clear? Semua faham? Baru kita masuk. Disebabkan kita mula faham bahawa niat penting dan kedudukan dia di mana dan yang ni apa, maknanya dia bukan satu benda yang kita kena bergaduh. Alright? Jadi, bolehlah saya bagi tahu bahawa timbul soalan. Orang yang lupa niat, apa jadi kepada puasa Ramadan mereka? Maka orang yang lupa berniat, puasa Ramadan mereka batal. Tu kena bagi tahu tu, clear. Tak sah, batal. Tak ada puasa. Kelas, mafi syai. Tak ada. Tak ada. Habis. Boleh faham? Clear tu. Itu satu kenyataan yang simple. Selepas kita bincang pentingnya niat membezakan ibadah, pentingnya kedudukan niat di sini dan ini untuk meluruskannya, lepas kita dah tahu betapa importantnya niat, maka siapa yang tak niat untuk puasa Ramadan, puasanya batal. Dia tak ada puasa. Khalas. Kalau orang Arab buat, khalas. Tak ada. Maka agak tak selari dengan tazkirah ataupun ceramah ataupun kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak selari dengan ad-dinun nasihah. Kan hadis Nabi kata, dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kata Dr. Fadilah Kamsah, kata even Dr. Daniel pun kata juga, ad-dinun nasihah ni maknanya 80% adalah ajak buat baik. 20 yang habaq kata kena neraka dan sebagainya. Jadi kalau kita campur semua tadi, tazkirah, ajak kebaikan, ceramah, agama, pujuk hati, ad-dinun nasihah, balighu anni wala ayah, apa semua tu, khairun nas anfa'uhum linnas, semua tu kita campur hadis Nabi, maka tak selarilah sekiranya Islam hanya tinggal kita macam tu. Hang tak niat, hang lupa, mampu puasa hang esok. Hang tak ada puasa dekat hang esok. Habis kita ni manusia. Al-insan adalah nisyan, suka lupa. Jadi macam mana ni? Maka ulama tulis kepada kita. Tu dalam kitab tu, nampak tak? Oh, tak nampak, dia dekat kotak sebelah ni. Nama dia kitab Furu' Al-Masail. Furu' Al-Masail ni karangan ulama hebat. Al-Alimul Alamah, Al-Arifur Rabbani, Sahibul Karamah, Syekh Daud Al-Fattani mengarangkan kitab permasalahan perbincangan fiqh yang runcit-runcit yang dalam ni, yang macam selalu orang tiap-tiap malam niat je Ramadan. Hang je yang terlupa niat kot, selalu akan ada. Jadi yang hang ni Islam tak mau terlepas dia, walaupun kita kata hang seorang aja kot tak niat, orang ni semua tiap-tiap malam pergi masjid mayang, lepas habis orang niat je sebab dah tok imam niat ramai-ramai, hang je yang tak niat. Sebab kan contohnya. Tapi hang tu pun umat Nabi Muhammad, kita tak boleh tinggal dia, kita tak boleh lepas dia. Maka ulama bincang, nampak baiknya ulama ahli sunnah ni baik, depa nak semua orang, mereka bawa macam mana Nabi bawa. Nak semua orang dapat ibadah. Maka bila cari dalil, ada aja banyak yang ada dalil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kata kita puasa, yang kita buat ibadah fardu, yang sunat pun boleh tumpang duduk dalam dia sekali. Alright. Jadi bila kata macam tu, maka baru kita dapat clear. Apa dia? Yang boleh tak kita buat semua sekali tu, sorry, perbincangan saya tersasar tadi. Boleh tak kita niat semua pukal 30 hari tu? Sebab kata niat untuk dapat ibadah. Maka ulama memutuskan bahawa sesiapa berniat, dengan elok sekali lagi. Berniat, sebelum ada lagi 3-4 minit lagi kan, sebelum habis, dengan elok. Berniat tiap malam di bulan Ramadan adalah wajib. Dengar tu dulu. Berniat
tiap-tiap malam Ramadan adalah wajib. Niat sebulan adalah plan B, backup sistem kepada yang wajib tiap-tiap malam. Boleh faham? Sekali lagi saya ulang. Tolong tulis kenyataan saya ni supaya orang boleh baca. Saya off. Lepas habis saya cakap ni, saya off. Kita start balik lagi sekali. Berniat tiap-tiap malam adalah wajib untuk puasa Ramadan. Maknanya semua orang, by hook or by crook, wajib berniat tiap-tiap malam. Tetapi, bukan tetapi, adapun berniat sebulan adalah plan B, backup sistem dalam beribadah di bulan Ramadan untuk berpuasa. Clear? Alright, so kita stop dulu live kita. Kita masuk balik. Saya stop sekarang. Wallahu a'lam.